Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bi hidayatil 'arifin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alayka yasir. Allahumma rabbi tammim bi khair. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh staf pimpinan masjid, Tuan-Tuan guru, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk tazkirah ringkas kita waktu zuhur ini, insya-Allah saya akan beri masa sekitar 15 hingga 20 minit sahaja untuk sebagai taujihat, sebagai targhib kepada kita yang kita berada sekarang di penghujung. Pada penghujung kita hari ini pada 23 Ramadan. Kalau kebiasaan budaya masyarakat kita, biasanya malam ni dia mula pasang pelita, kan, malam 7 likur, kan, mula pasang pelita. Tapi kita bukan budaya itu yang kita nak fokus. Kita nak fokus ialah berkaitan dengan pecutan akhir kita. Dia yang penting, tuan-tuan, bagaimana mula kita ni mungkin slow. Ya, dalam Ramadan ni bermacam-macam orang. Ada yang mula dia pecut daripada awal, ada yang pecut di pertengahan, ada yang pecut di saat akhir. Tapi kalau mula pun slow, tengah pun slow, akhir pun tak pecut, memang dia ni tak layak untuk dapat Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat sebelum kita masuk Ramadan, imam akan mula baca Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kadang-kadang menjumpa imam, tadi ustaz lupa baca doa berkat Rejab sampai Ramadan. Dan teringat kat kita, dia perasan, tuan-tuan, maknanya kita ni nak kena baca doa tu, nak bagi sampai juga pada Ramadan. Cuma persoalannya, tuan-tuan, biasa persoalan ni saya akan timbulkan apabila kita sampai Ramadan, kita dah dapat Ramadan, apa yang kita nak daripada Ramadan tersebut? Yang ni yang perlu kita persoalkan dalam diri kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak bawa kepada satu benda sahaja. Dalam Ramadan ni dia ada ibadah-ibadah yang khusus, macam puasa, macam tarawih, dan di antaranya ialah berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran dalam bulan Ramadan, Nabi SAW akan bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Nabi akan bertadarus sekali khatam dalam satu Ramadan, melainkan pada penghujung usia tahun terakhir Nabi SAW sebelum baginda wafat, Ramadan terakhir Nabi khatam sebanyak 2 kali. Nabi khatam sebanyak 2 kali. Kita khatam berapa kali, tuan-tuan? Tak khatam-khatam, maknanya tak mati lagi ke macam mana? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebelum Nabi wafat, Nabi khatam sebanyak 2 kali bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang saya nak bawa pada hari ini ialah berkaitan dengan Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam Ramadan jadi di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Quran dan muliakan Ramadan dengan Al-Quran. Kalau kita lihat, tuan-tuan, proses penurunan Al-Quran itu sendiri, ya, kalau kita tengok dari sudut sejarah ilmu berkaitan dengan penurunan Al-Quran itu, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak muliakan Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa taala utuskan ketua malaikat
iaitu Jibril alaihissalam. Maka Jibril yang bawa Al-Quran itu dimuliakan dengan sebab dia yang membawa Al-Quran, dia jadi ketua malaikat. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jibril bawa kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulia Nabi kita dengan sebab Nabi bawa Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula pilih untuk waktu penurunan Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa taala pilih pada malam Al-Qadar. Pada satu malam yang dipanggil dengan malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkannya pada malam Al-Qadar. Maka mulia malam Al-Qadar itu, sehingga kan orang yang beribadah dalam bulan Al-Qadar, pada malam Al-Qadar itu digandakan pahalanya menjadi 1000 bulan, umpama 1000 bulan. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Qadar di bila? Iaitu pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka mulia Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak tunjukkan kata bahawasanya orang yang berpegang dengan Al-Quran itu, dia akan jadi orang yang mulia. Itu kuncinya yang kita nak pegang, yang kita nak sebut di sini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, terkadang kita ni yang kita tidak mahu ataupun kita sebut kata Al-Quran, Al-Quran itu sebagai panduan hidup, Al-Quran itu sebagai rujukan, Al-Quran itu sebagai cara hidup. Orang tak nampak tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tidak mengkaji, kita tidak mendalami apakah yang nak disampaikan daripada Al-Quran. Al-Quran bukan jenis macam kita baca artikel-artikel yang bertajuk, ada tajuk 1, 2, 3, 4. Tidak tuan-tuan. Tapi Al-Quran ini satu benda yang diturunkan, dia cerita. Ada cerita, ada tentang akidah, ada tentang syariat. Kita nak faham itu, kita perlu kaji dan dalami tuan-tuan. Ada benda yang Allah Subhanahu wa taala cerita secara langsung, macam cerita berkaitan dengan faraid. Ada benda yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan secara tidak langsung, yang perlu kepada kita kaji dan kita fahami. Saya ambil satu contoh tuan-tuan. Ya, kita sekarang berada dalam situasi manusia, orang ramai, masyarakat, khususnya kita di Malaysia lah, ataupun kita bercakap secara umum. Ya, hari ini kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah, Bank Dunia menjangkakan bahawa kita akan mengalami krisis makanan. Bab krisis makanan ni ada tak cerita dalam Al-Quran? Ada tak cerita dalam Al-Quran? Ada tuan-tuan. Maka penyelesaian ada di dalam Al-Quran. Contohnya macam mana? Contoh dalam kisah mimpi, ya, zaman Nabi Yusuf alaihi salam, mimpi raja. Sebelum berjumpa dengan raja, Nabi Yusuf alaihi salam pernah mendiami, check-in penjara bersama dengan dua orang pemuda. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu at-tayru min nabbina bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Masuk dua orang pemuda bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang pemuda ni dia kata, wahai Nabi Yusuf, aku semalam bermimpi melihat arani ahmilu fawqa ra'si. Kata seorang pemuda, aku melihat aku sedang menuangkan air. Yang mula-mula ni menuangkan air. Inni arani ahmilu fawqa wa dakhala ma'u sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'sir khamra. Yang pertama dia kata aku sedang memerah anggur. Wa qala al-akhar, seorang lagi kata aku sedang menjunjung roti di atas kepalaku. Tiba-tiba burung datang ambil patuk roti yang ada di atas kepalaku ni. Nabbina bi ta'wili, wahai Yusuf, ceritakan kepada aku, kepada kami ni, apakah takwil mimpi tersebut.
Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Nabi Yusuf alaihissalam, orang yang perah anggur tersebut dia akan merdeka, dia akan bebas daripada penjara ni. Dia akan bekerja dengan raja, pembantu raja. Seorang lagi yang junjung roti tadi, dia akan mati dipancung. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, selepas pada itu tuan-tuan, yang lelaki yang keluar jadi pembantu raja ni, Nabi Yusuf alaihissalam siap pesan, kalau kamu keluar nanti kamu ceritalah kepada raja tentang apa yang berlaku ni. Minta cerita. Tapi lelaki tersebut lupa. Sehinggalah pada satu ketika raja itu mendapat mimpi. Apa mimpi dia? Sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un 'ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Raja ni dia dapat mimpi macam mana? 7 ekor lembu yang kurus. 7 ekor lembu yang kurus dimakan oleh lembu, memakan lembu yang gemuk. Sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un 'ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dan 7 tangkai gandum yang kering dan 7 tangkai gandum yang basah. Apa maksudnya? Kita pernah tak dapat mimpi macam tu tuan-tuan? Tak pernah dapat mimpi macam tu. Mimpi apa ni berjalan, mimpi kena kejar hantu. Tu biasalah. Tu mimpi kita. Yang ni mimpi ni agak pelik tuan-tuan. Mimpi ni seolah-olah nak bagi cerita satu benda. Mimpi 7 ekor lembu kurus makan lembu besar, kemudian 7 tangkai gandum yang kering dan 7 tangkai gandum yang basah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah tanya kepada para menteri, wahai menteri, apa takwilan mimpi ni? Menteri tak tahu. Dia kata adghasu ahlam. Qalu adghasu ahlam. Itu mainan tidur saja tuanku, tak ada apa pun. Maka pening raja ni, takkanlah mimpi ni biasa-biasa, tentulah ada benda. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, pembantu raja tadi teringat tentang apa? Teringat tentang takwilan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara. Maka dia bagi tahu pada raja. Maka raja pun perintahkan supaya dipanggil Nabi Yusuf. Kata raja, nabbi'na bita'ud Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u lin-nasi la'allahum ya'lamun. Wahai Yusuf, bagi tahu Yusuf, mudah-mudahan aku kembali kepada kaum aku, kepada masyarakat aku, kepada rakyat aku boleh cerita tentang apakah maksud daripada mimpi ni. Maka kata Nabi Yusuf alaihissalam, tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, sekarang wahai tuanku, berdasarkan daripada mimpi ni, tazra'una sab'a sinina da'aba. Wahai raja, sekarang kamu kena bercucuk tanam. Perintahkan supaya rakyat kamu bercucuk tanam seperti biasa. Sab'a sinin, selama 7 tahun seperti biasa. Fama hasadtum, apa yang kamu ambil, yang kamu petik, yang kamu hasil daripada tanaman tersebut, fadharuhu fi sumbulih. Kamu petik tersebut, bila kamu ketam, kamu punya gandum, dapat gandum tersebut, jangan kamu leraikan dia daripada tangkai dia, simpan. Fadharuhu fi sumbulih illa qalilan mimma ta'kulun, melainkan sedikit daripadanya, daripada hasil tersebut kamu ambil jadikan sebagai makanan kamu. Summa ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian selepas daripada 7 tahun tersebut, tadi 7 tahun kamu bercucuk tanam, kemudian akan datang 7 tahun kemarau. Sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahun. Maka ketika itu kamu makanlah daripada simpanan-simpanan yang kamu simpan tadi 7 tahun tadi. Sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahun illa qalilan mimma tuhsinun, melainkan kamu tinggal sedikit sahaja daripada apa yang kamu makan tadi untuk dijadikan sebagai benih. Summa ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughasun nas wa fihi 'asirun. Selepas itu barulah akan normal balik.
Ketika itu kamu gunalah daripada benih tadi untuk kamu bercucuk tanam, mulakan balik kehidupan kamu seperti biasa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini rahsia Al-Quran. Banyak lagi kita nak cerita, tapi dalam tempoh 20 minit tak sempat tuan-tuan. Jadi saya ambil ringkasannya. Al-Quran dia cerita tuan-tuan bagaimana untuk menguruskan sesuatu keadaan yang mana keadaan tersebut di luar jangkaan kita, di luar kuasa kita. Bank Dunia bagi tahu kata masyarakat dunia hari ini akan menghadapi krisis makanan. Ada tak cerita dalam Al-Quran? Ada. Cuma dia datang ni tidak ada cerita okey sekarang kamu kena buat ini. Tak, dia tak bagi step macam tu. Tapi dia datang, Al-Quran datang dengan menceritakan cerita kisah Nabi Yusuf AS untuk kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita buat? Maknanya daripada cerita Nabi Yusuf bukan suruh kita ni tanam gandum. Lagi, kena tanam gandum. Tak. Maknanya daripada apa yang kita ada, berjimat. Berjimat. Kita tak boleh nak kontrol. Katalah jadi kemarau, kita boleh kontrol kemarau? Tak boleh kontrol kemarau. Perang berlaku di antara Rusia dan Ukraine, kita boleh kontrol? Kita boleh nak bagi tahu apa dia? Perdana Menteri Malaysia pun tak berani nak cakap apa. Kan nak suruh perintahkan Rusia jangan perang, tak boleh nak cakap. Tak boleh nak cakap. Kita lagi. Maknanya apa dia tuan-tuan? Kita benda tu kita tak boleh nak kontrol. Yang boleh kontrol apa? Di ruang lingkup yang boleh kita kontrol. Apa dia? Kita berjimat. Apa yang ada pada kita? Kita berjimat. Itu di antara jalan yang disebut. Tapi nak berjimat, jangan kata tak makan langsung. Makan tapi simpan. Simpan benda yang macam mana? Simpan untuk kita guna. Sekarang ni tak berlaku lagi krisis. Akan datang kemungkinan akan berlaku. Maka sekarang ini kena berusaha bersungguh-sungguh. Dan juga apa yang kita hasil tersebut kita simpan sedikit. Kita ambil sedikit, kita simpan yang baki itu. Maka guna yang baki itu bila? Dia dalam keadaan ketika mana berlakunya kegawatan. Jadi itu di antara caranya. Ialah kita ni diajar di dalam Al-Quran supaya kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kontrol ruang yang boleh kita kontrol, tetapi ruang yang tidak boleh kita kontrol kita lalui seperti biasa. Ini yang disebutkan oleh Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu mukjizat yang cukup besar tuan-tuan. Satu mukjizat yang cukup besar. Dalam Al-Quran sudah cerita 1400 tahun dahulu berkaitan dengan penciptaan manusia. Dalam Al-Quran sudah cerita tentang kekurangan oksigen di langit. Kan manusia bila naik ke langit dia akan rasa sesak nafas. Dalam Al-Quran sudah cerita. Zaman Nabi ada orang naik ke langit? Tak ada lagi. Kan? Dan zaman Nabi ada orang buat kajian tentang penciptaan manusia di dalam rahim? Tidak ada lagi tuan-tuan. Tapi dalam Al-Quran sudah cerita. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, kalau kita tengok tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut di awal dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitab la raiba fih." Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyeru kepada semua untuk sama-sama kita tanam dalam diri kita rasa cinta, rasa kasih untuk kita mendalami Al-Quran. Ya, rasa cinta, rasa kasih untuk kita dalami dan memahami Al-Quran. Al-Quran bukan benda lain tuan-tuan. Al-Quran ialah surat daripada Allah. Kalau surat daripada kekasih kita dulu tuan-tuan, kalau waktu tuan-tuan bercinta dulu, puan-puan bercinta dulu, macam mana? Berapa kali kita baca? Dapat surat dulu waktu muda-muda dululah. Kan budak-budak dulu pun ada siap berbedak tuan-tuan. Ulang baca berapa kali tuan-tuan. Baca ni sampai ingat perkataan itu. Baca lipat simpan. Baca lagi, buka lagi, nak tidur buka lagi, lipat simpan. Kan boh dalam dompet kadang-kadang. Sebab apa? Nak baca ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana dengan Al-Quran? Ya, Al-Quran kita tak faham, tetapi kalaulah kita sedar bahawa ia datang daripada seorang raja, katakanlah Raja Spanyol hantar surat kepada tuan-tuan, ada cop maharaja, cop raja di situ, tapi dalam bahasa Spanyol, kita reti tak? Tak reti. Kita akan usaha tak untuk faham? Kita akan usaha untuk faham. Sebab apa? Kita tahu itu surat daripada raja, tentu saja isinya penting.
Maka Al-Quran ialah surat daripada pencipta kita untuk kita. Maka selayaknya untuk kita cuba memahami dan juga mendalami isi yang terkandung di dalam Al-Quran, kerana ia surat daripada Allah. Kalau kita ni buat tak peduli tuan-tuan yang dirahmati Allah dengan Al-Quran, risau nanti Al-Quran menjadi hujjah alaika, hujjatun alaika, hujjah pendakwa raya ke atas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran banyak di masjid, di surau tuan-tuan. Datang pula orang nak buat wakaf Al-Quran tuan-tuan. Kita kadang-kadang tengok orang nak wakaf Al-Quran, kita bimbang nak wakaf di mana ni? Kan? Sebab kita tengok di masjid surau, kadang-kadang Tok Siak dia tahu Quran berlari je dia tahu. Yang ni mesti ada orang usik. Sebab apa boleh jadi macam tu? Sebab jarang orang baca. Kalau biasa selalu orang usik, Tok Siak tak boleh cam. Ni sampai dia boleh cam. Yang ni ada orang baca. Yang ni ada orang kacam. Sebab apa? Sebab Al-Quran banyak tapi tak banyak orang yang baca. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya janji tadi 20 minit saja untuk saya bertazkirah tengah hari ini. Jadi sebelum saya mengakhiri kuliah ataupun tazkirah ringkas pada hari ini, ada satu permintaan daripada imam kita Al-Fadhil Ustaz Iswan untuk saya mengiklankan projek beliau. Projek beliau yang akan beliau jalankan di Desa Rantau Panjang, Sumatera Selatan, Indonesia. Beliau diamanahkan untuk membangunkan satu lot tanah berukuran lebih kurang 3 ekar. Lebih kurang 3 ekar untuk dibangunkan sebuah pondok pesantren, ma'had, yang diberi nama di sini ma'had pun nama kita, Ma'had Damansara Ikhlas. Nama Ma'had Damansara Ikhlas, yang mana tempoh pengajiannya ialah selama 6 tahun. Untuk pelajar-pelajar Ma'had Damansara Ikhlas ni ia akan memakai sistem dia kurang macam sistem Pondok Bogor kalau tuan-tuan biasa dengar kan. Dia akan ada sistem, selain daripada itu dia akan ada pengajian Al-Quran. Dalam tempoh 6 tahun tadi dia bincang dengan Ustaz Iswan, insya-Allah dalam tempoh 6 tahun dia akan hafal Quran dan juga dia akan belajar kitab-kitab. Dia akan belajar kitab-kitab. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, projek ini dianggarkan berjumlah 1.6 juta. 1.6 juta tuan-tuan. Agak murah lah. Berbanding kalau tempat kita ni tuan-tuan, kita nak buat quarters ni pun tak cukup tuan-tuan. Dia boleh buat satu sekolah dengan masjidnya, dengan asramanya, dengan pejabatnya, dengan kelasnya. 1.6 juta. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh bantu insya-Allah. Kita nak buka sekolah sendiri tak boleh, tak pandai kan, tak cukup, ruang pun tidak ada, kemahiran tidak ada. Kita bagilah kepada mereka yang sedang berusaha untuk bangunkan. Insya-Allah tuan-tuan, ia akan menjadi sedekatun jariyah. Jariyah ni maksud apa? Yang akan berjalan. Kita bagi hari ni start berjalan pahalanya insya-Allah. Hari ni start berjalan. Lepas ni tuan-tuan, bila sekolah itu dibangunkan, ada pula pelajar yang belajar di situ. Bila dia belajar di situ, semua setiap hari penggunaan tersebut akan ada saham untuk kita. Dia keluar pula bagi dakwah pada masyarakat, akan ada saham pada kita tuan-tuan. Inilah yang dikatakan sebagai pencen mati tuan-tuan. Amalan kita nak mengajar tak ada mana dah. Sekarang ni kita bagi orang lain buat, insya-Allah kita juga ada saham. Pelaburan secara tidak langsung. Yang ni insya-Allah tak rugi, jamin untung. Yang ni tak berlaku riba. Kalau dalam dunia kita menego jamin untung, itu tak boleh. Jamin untung menego banyak ni, okey tuan bagi 100,000, saya bagi 5,000 setiap bulan. Tak boleh yang tu. Tapi ini menego dengan Allah Subhanahu wa taala, jamin untung insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa tabung mungkin ada di luar. Kalau tuan-tuan rasa tabung tu tak cukup, nak bagi banyak lagi, boleh jumpa direct dengan Ustaz Iswan insya-Allah.
Jadi siswa pada di luar sana insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bagi sumbangan ataupun nak maklumkan kepada orang lain pun boleh maklumkan. Mudah-mudahan projek ini akan berjaya insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar ini dulu untuk perkongsian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.